Tes tes. Alright. Assalamualaikum. Ini belum live lagi kan? Dah. Dah. Tapi kita belum dipaparkan lagi kan? Dah apa dah. Dah apa dah. Oh, nak papar. Jangan Ya serius. Allah, Rabbi. Jangan serius sangat Okey, insyaAllah kita akan kita boleh mulakan InsyaAllah. InsyaAllah. Kita tunggu ahli panel yang lain dulu masuk, insyaAllah. Dan kita tunggu seorang lagi ahli panel untuk masuk dalam line kita, insyaAllah. Lepas tu kita akan mulakan. Kita call Manap kejap Okey, boleh. Alright. Ahli panel senyum sikit, ahli panel senyum sikit. Jangan keras sangat. Ke depan ya semua. Okay, Ustaz Nasir, kita boleh mulai. Okey, fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita bersama lagi di dalam borak santai modul keluarga Sakinah 2.0. Jadi insyaAllah yang dahulu kita dah laksanakan 1.0 dan insyaAllah kita teruskan lagi momentum borak santai ni pada 2.0 pada malam ini insyaAllah. Jadi untuk borak santai ni, seperti mana semua tahu, kita ada ahli panel yang terbaik yang kita bawakan daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Jadi insyaAllah malam ni saya tak keseorangan, saya ditemani oleh 4 orang ahli panel. Semua gadis-gadis ni. Jadi saya rasa macam malu pula nak cakap semuanya gadis-gadis, saya dengan Ustaz Nasir berdua je yang lelaki. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita tak kena kitai lah Ustaz Nasir malam ni, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi insyaAllah. Jadi sebelum kita nak masuk kepada tajuk kita, jadi insyaAllah malam ni kita nak bincangkan tips dan amalan ketika kehamilan. Boleh semua ahli panel? InsyaAllah. Saya tahu ahli panel semua dah bersama nak berjalan kan? InsyaAllah. Okey, jadi kalau gitu kita mulakan dahulu dengan sesi perkenalan lah. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi pendengar kita malam ni nak kenal dulu ahli panel kita ni daripada mana, siapa nama, umur berapa, kalau nak bagi tahu lah umur tu berapa. Jadi insyaAllah kita mulakan dulu yang paling otai dalam yayasan. Kita mulakan dahulu dengan Haja Zainab untuk memperkenalkan diri kepada pendengar kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haja Zainab. Waalaikumsalam. Gerak Hospital Sultan Aminah. Baru. Saja Ustaz. Itu saja. Allah, sikit sangat perkongsian. Tak apa. Lepas ni kita dengar lagi ahli panel kita bercakap macam mana. Kita nak berhenti ahli panel kita bercakap. Jadi kita teruskan kepada yang nombor 2 paling senior lah. Nombor 2 paling senior, Puan Rafiah, boleh perkenalkan diri dulu. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, nama saya Puan Rafiah binti Muhammad. Saya merupakan pegawai penggerak Sakinah bagi Parlimen Pasir Gudang dan berkhidmat dengan YPKBT hampir 4 tahun. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam program pada malam ini, iaitu Borak Santai 2.0 MKS Keluarga Sakinah di bawah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim Daerah Johor Bahru. InsyaAllah.
Alhamdulillah sedikit perkenalan daripada panel kita yang kedua. Jadi kita teruskan pada panel yang ketiga. Nak bagi yang mana dulu? Kita bagi yang paling berusia sikit lah daripada yang muda kan. Kita bagi pada Kak Min dulu. Kak Min, perkenalkan diri dulu Kak Min. Yang muda-muda ni biar dia lambat sikit tak apa. Kita bagi yang Kak Min dulu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa humudatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator Ustaz Syari. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi seteru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bersiaran pada malam ini. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya, Aminah binti Sahak. Saya baru saja dilamar oleh YPK DT ni. Tapi lama sebelum tu saya pernah juga dilamar oleh YPK DT ni pada tahun 2006, 2007 tak silap saya. Itulah, dah interview dah. Tapi oleh kerana jodoh tu lebih kepada agensi yang lain. So, pada kali ni saya terpanggil semula oleh YPKDT untuk bersama-sama menggerakkan modul MKS, iaitu modul keluarga sakinah untuk semua masyarakat di negeri Johor ini, insyaAllah. Macam Kak Min di untuk MKS ni fokus pada tempat mana? Saya fokus pada Parlimen Tebrau. Oh, Parlimen Tebrau lah. Maknanya parlimen lain orang lain yang jagalah. Orang lain lah. Orang lain yang jagalah. Okey. Jadi terima kasih Kak Min. Kita teruskan kepada yang paling muda panel kita pada malam ini yang merupakan penggerak Hospital Sultan Ismail. Jadi insyaAllah kita mulakan. Kita bagi ruang yang sedikit untuk panel kita yang keempat untuk perkenalkan diri. Persilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Saya perkenalkan sikit tentang diri saya. Nama saya Liana Amalina binti Muhammadiyah. Dan saya merupakan pegawai hospital Sultan Ismail, dan insyaAllah saya berada di sanalah dalam tempoh untuk selama YPK memerlukan saya, insyaAllah. Dan saya akan berkongsi apa-apa berkenaan tentang tahnik, solat ketika sakit dekat sana. So kita akan bantu dengan Ustazah Rosmala kat sana, dan merupakan satu-satunya ustazah yang ada dekat HSI. So kita akan bantu satu Johor yang masuk dekat hospital tu untuk memberi kata-kata semangat ataupun mengajar dan tidak putus tentang modul sakinah ni lah, insyaAllah. InsyaAllah. Kita nampak bila ahli panel yang muda ni kalau bercakap, kita nampak dia macam tak nak berhenti sebenarnya. Tapi insyaAllah kita akan bagi ruang pada semua ahli panel kita. InsyaAllah kita just malam ni kita nak borak-borak saja. Jadi pertama-tamanya saya mohon maaf kepada keseluruhan pendengar pada malam ini. Saya tak perkenalkan diri. Saya tak perkenalkan diri. Boleh. Selepas ni insyaAllah saya akan perkenalkan Ustaz Nasir. Cuma saya nak maklumkan pada kita punya pendengar. Jadi kita live ni menggunakan WhatsApp call. Jadi mungkin ada sedikit gangguan daripada dari segi teknikal. Jadi insyaAllah kita doa mudah-mudahan internet pada malam ni semuanya lancar, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi insyaAllah untuk moderator saya tidak kesorangan. Kenapa kita letak dua moderator? Andai saya hilang daripada teknikal malam ni, saya hilang daripada radar, jadi ada backup daripada panel yang kedua. Jadi kita bagi jugalah pada kita punya panel kedua, Ustaz Nasir, perkenalkan diri sikit insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sihat? Baik. Alhamdulillah. Saya nak mulakan perkenalan kita. Tak tahulah, saya rasa semua dah biasa dengar kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kan?
sudah kenal, jangan jatuh cinta. Kerana saya sudah berpunya. Okey, Assalamualaikum. Okey, nama Muhammad. Belakang dia ada umpan dia tu. Okey, nama Muhammad Nasruddin bin Muhammad Tahir. Saya dilantik sebagai penggerak Sakinah Darul Ta'zim Parlimen Pulai. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dapat bersama dengan tim YPKDT Johor Bahru. Dan Alhamdulillah pada malam ni saya sebagai co-moderator. Kan, kalau pilot dia ada pilot dan dia ada co-pilot. Pilot tu Ustaz Syari, saya moderator Ustaz Syari, saya co-moderator. Saya backup belakang je lah. Itu saja. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi bila saya dengar Ustaz Nasim memperkenalkan diri, saya nampak satu perkara. Sebenarnya saya pun tak memperkenalkan lagi diri saya sebenarnya. Jadi bagilah ruang sikit dalam 20 saat saya nak perkenalkan diri. Yang mana yang dah memang kenal saya selalu nampak kat TV3, dekat Astro, dekat Base 104 memang selalu nampak saya lah. Kan? Oh, acak-acak je. Bila lah Ustaz. Konon-konon pun bila lah kan. Konon-konon. Okey, nama saya Ustaz Haji Syari bin Haji Syadan, merupakan penggerak Sakinah di Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim bagi Parlimen Johor Bahru, dan insyaAllah saya bekerja di YPK dah hampir 10 tahun ke 11 tahun lebih kurang gitulah. Jadi insyaAllah dengan pengalaman yang kita ada dalam modul keluarga Sakinah, kita akan berkongsi pada malam ini. So untuk ahli panel kita boleh mulakan. So jangan lupa santai-santai saya. Yang penting sampai insyaAllah. Okey. Jadi kita mulakan dahulu dengan persoalan yang pertama. Ni siapa yang nak jawab ni persoalan yang pertama ni? Nak bagi yang muda ke bagi yang otai? Otai lah otai. Okey, kita bagi panci otai. Puan Haji Zainab kita. Perut muka aja ni. Kita backup belakang. Nasib baik saya tengah-tengah, tak otai tak muda. Okey. Jadi insyaAllah soalan yang pertama Puan Haji Zainab. Apa, kita boleh bantu-bantu. InsyaAllah boleh. Kita borak-borak Okay. Jadi kita sambil-sambil borak ni nak tanya pada Haji Zainab berkenaan dengan soalan yang pertama ni, ini bagaimana cara nak menguruskan emosi ketika kehamilan ni. Sebab kita faham orang perempuan ni bila waktu dia mengandung, dia bermacam-macam dia punya emosi. Jadi macam mana kita nak menguruskan emosi ketika kehamilan ni? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada Ustaz Syahri yang memberi soalan kepada saya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah bila kita dah disahkan hamil, sudah tentulah kegembiraan saat dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ustaz, suka soalan ni, dan yang tanya pula orang suami. Memang kena lah. Jadi bila kita dah disahkan hamil isteri, maka bermulalah perubahan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hinggalah pada hari kelahiran. Maka ketika itu hormon badan pun dah berubah. Sedikit tekanan emosi dah terasa. Dulu kita tak ada masalah, bangun pagi ni dah mula masalah bangun pagi. Dah loya, dah seterusnya lah. Maka ketika itu peranan suami amatlah penting memahami dengan sabar,
kerana ataupun isteri. Dan juga seorang isteri dia dah ada perubahan dekat diri dia, jangan lupa banyak bersabar dengan Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan seterusnya tunaikanlah solat sunat, dan suami berilah rangsangan, dan juga pasti kepada isteri. Kerana Allah tulis isteri saja yang mengalami hamil, bukan seorang lelaki, isteri je. Maka ketika kita dalam keadaan macam dalam keadaan hamil ni, banyakkan kita mendekati diri dengan Allah, banyakkan solat taubat, solat sunat, hajat, dan kita juga jaga kesihatan kita dalam hamil, jaga kesihatan kita kerana bersangkut paut dengan kandungan kita. Banyakkan sabar, dan juga suami pun tolong jangan kasar dengan isteri, kerana isteri dia bila dia dah ada tekanan emosi, dia mudah tersinggung. Soal isteri ni mudah tersinggung. Kalau tak hamil pun tersinggung, apa lagi kalau hamil, lagi bertambah singgung. Mudah kecil hati dan mudah rasa tak dipedulikan. Maka kita mintalah para suami memahami tentang perubahan. Ini bagian pertama. Kalau Wak Imah pun anak ke-2, ke-3 pun sama. Kita, kerana seorang isteri bila dia hamil, dia macam tak tentu rasa. Ustaz tak tahu, Ustaz tak rasa. Tak rasa ni. Saya rasa saya pun dah pernah mengalami cuma tak beranak-beranak. Okey Madam, so dalam perkara ni soal nak menguruskan emosi waktu kehamilan ni, maksudnya peranan suami ni penting lah sebenarnya di mana saat isteri kita hamil. Betul. Memang penting. Paling tidak pun kita bukan nak sentiasa dengan suami, dia pun nak pergi check up kan. Paling tidak kalau balik kerja tu tanyalah, ya hari ni macam mana keadaan awak, tanya. Jangan diam je, betul-betul isteri tu dah membesar perut, kita diam. Paling tidak pun bertanya, hari ni apa khabar, macam mana baby kita, okey. Paling tidak ada sentuhan, ada sikap nak tahu, ada sikap melayan. Bukannya apa pun, isteri yang hamil mungkin membesar, mungkin bukan mudah. Siapa yang dah tahulah. Jelas, betul. Jadi paling tidak pun seorang suami tu tanya khabar hari ni, okey. Nak makan apa ke apa, ni okey lah tu. Ni sama anak kedua kita pun sama. Masalah dia dah makan macam-macam mana. Jangan sama aja yang. Ya sebenarnya Ustaz, kami ada apa nak ditambah? sebenarnya suami ni dia kena faham apa yang isteri mahu waktu menghamilkan anak tu, sebab dia kata anak tu yang nak makan Ustaz. Ustaz kena carilah. Anak yang nak makan lah. Anak yang nak makan. Sikit. Kadang-kadang tapi kadang-kadang isteri ni pun bukanlah nak backup suami. Kadang-kadang dia ni manja lebih sangat. Tapi jangan pula ambil kesempatan di atas kesempatan. Dia tahu bila dia ngandung aja, suami dia akan belai dia. Jadi masa ni lah, tempoh 9 bulan ni, dia ambil peluang dan ruang. Ya, betul. Ya, sebab memang kita ni seorang isteri dan ibu yang pernah merasai kehamilan.
Jadi Betul, sesuai sangat topik betul. diri pada kita-kita. Tapi itulah kadang-kadang pukul 2-3 pagi dia nak cake secret sepi. Tang mana yang kedainya buka agak-agak lah kan. Nak secret apa dah sepi. kalau nama besar 7 bulan ke atas kan. Lagi dah malam tak boleh tidur. Suami tidur nyenyak, isteri genong suami tidur. Tapi Ustaz, itu kalau isteri yang mengidam, kalau dia ada juga suami yang mengidam kan? Ada. Sebab saya ada pengalaman. Sebab saya, rumah saya mengandungkan anak saya dua-dua saya kena morning sickness. So saya mengidam macam-macam sebenarnya. Rumah saya relax je. Tapi saya yang mengidam nak itu, nak ini, nak itu. So saya faham sebenarnya. Kadang benda tu bukannya dia saja-saja. Tetapi memang keinginan tu datang. Dia terus dia nak lah time tu juga. So itu saya faham lah. Sebab saya dah lalui kan. Suami yang mengidam tu anak yang nak makan ke apa Ustaz? Dia ada relation antara kita dengan anak tu, insyaAllah kita ada. Dia ada relation dia. Tapi kadang-kadang Ustaz, isteri tak ngidam, suami pula yang ngidam. Ada juga macam tu. Jadi pada saya sangkut-sangkut ni. Sentuhan, belayan daripada suami dan juga pemakanan kita. Okey, lain kat saya agak sangkut-sangkut. Saya tak apa dengar sebenarnya Kak Rafia cakap apa. Sebab saya ni agak sangkut-sangkut lain. Saya tak apa dengar Kak Rafia cakap. tak, saya kata. Dengar tak? Ni dengar? Dengar? Dengar. Tak, maksud saya tadi, suami kadang-kadang isteri tak ngidam. Okey, malam. Terima kasih banyak. Okey, ada ahli kita tanya ahli panel kita. Ada lagi yang nak ditambah dalam soalan yang pertama? Ada nak mengurus emosi? Ada lagi nak ditambah? Saya lihat tadi Ustazah Malina tak berbunyi lagi. Ustazah Malina. Bunyi lama-lama. Dengar tak? Kak Rafia. Dengar. Lain agak sangkut sebenarnya ni. Dengar tak? So Dengar tak? ada masalah teknikal dari segi line kita. Okey, sekarang baru dengar. Okey, dengar tak? Dengar. Okey. Kadang-kadang seorang isteri ni dia bukan nak apa pun. Dia nak perhatian je. Dia nak perhatian. Kadang-kadang kan kalau suami tu dia kalau balik hanya bawakan satu keping coklat pun dia dah rasa happy. Itu saja. Tak perlulah nak bunga-bunga, mekar-mekar ke. Okey, line kita agak sangkut sebenarnya malam ni. Kita punya line tak apa nak clear. Mana setuju. Dia tak boleh nak ni. Okey. Kan? Okey, dah kita teruskan pada Ustazah Malina. Kalau nak tambah sikit dalam ni, cara mengurus emosi. Tak pun balik just tanya sayang nak air, itu pun Dengar. sangat. Ya Allah ni ini dapat Fazal ya Ukhti. Alhamdulillah kan. Jadi kita sebenarnya Dengar. tak ada Dengar. kan macam belayan terlebih-lebih ke tak. Dia cuma nak suami tu ringankan beban dia. Tanya keadaan dia kan. Kadang-kadang dia dah tahu dah diri dia tu memang dalam keadaan yang sedih saja nak perhatian suami. Suami pun mainkan peranan. Kalau tak boleh nak bercakap, penat, just peluk isteri tu kan. Peluk, just tanya, okey tak hari ni? Isteri pun dah rasa, wah, suami saya ni bagusnya, gitu kan. So tak payah nak benda yang besar-besar. Just sekecil benda yang suami buat untuk isteri sangat menghargai. Itu saja. Betul. Keprihatinan itu penting. Keprihatinan dengan kasih sayang. Macam sekarang ni, yang menjawab persoalan ni macam ibarat 4 lawan 1 ni. Lagi kan bila nak Dengar. Terus. tak boleh tidur dengan baik tau. Malam-malam gelisah kan. Tulang belakang dah tak boleh tegak dengan betul sebab kita membawa perut yang besar kan. Makin lama makin besar. Makan tak nentu, muntah lagi. Nak ngarap kan. Laki memang tak faham dia je. Kalau kita cakap dengan dia, pening kepala, dah pergi makan ubat. Dia cakap macam tu pula kan. Apalah salahnya, pergi ambilkan air. Sayang ni makan ubat. Kadang-kadang isteri ni tak nak pun makan ubat pun. Dia cuma nak
nak perhatian je. Just jangan ni sayang ni air nak Okay. itu kan seronok dengannya. Tapi Itu je lah, Ustaz. saya tambah sikit lah kan. Sebenarnya kita memang perlu sokongan suami tu, tapi dalam masa yang sama kita kena kuat uruskan diri sendiri tu. Contohnya ambil rehat yang cukup kan, tidur yang cukup. Jadi kalau kita bergantung sangat kepada suami tu, nanti kalau suami katalah busy, sibuk kerja kan, jadi nanti kita jadi stres tau. Jadi kena cari pemakanan yang sihat untuk diri sendiri. Tapi Kak Min kan, kadang-kadang kan seorang isteri ni dia tahu dia sebenarnya mampu buat semua benda, tapi bila ada suami dia, tiba-tiba semua tak boleh buat. Air pun kena dia yang ambil kan. Tiba-tiba kan. Yelah, Itu saja nak perhatian. Padahal dia pergi kerja, kita boleh je buat betul. semua benda kan. Masak pun boleh. Bukan Saja. Bukan selalu. Nak manja. Apa selalu kan. Betul. Okey. Nak manja. Saya jangan buat macam seolah marah saya tanya soalan. Macam seolah saya kena blame ni. Saya bertanya soalan bagi. Tapi peringatan untuk Ustaz. Masya Allah, peringatan tu saya. InsyaAllah untuk anak nombor 3 nanti, insyaAllah saya Dengar. berhati. Dengar tu, Syari. Dengan isteri saya, insyaAllah. Dengar tu Syari. Allah. Aku dah rasa macam kena marah kat orang ni, Syed. Allahu Akbar. Okey. Macam salah beri topik lah Nama insyaAllah. Yang penting apa pun daripada apa yang kita sampaikan tadi, so apa yang kita boleh dapat tadi sebenarnya, apa pun suami kena pandai memainkan peranan apabila di mana isteri kita hamil. Suami kena pandai memainkan peranan untuk mengenal emosi isteri di saat dia hamil. So dalam perkara ni kena banyak melayan kerana, walaupun saya tengok dalam komen ni tadi pun ada yang kata bukan nak mengada-ngada, tetapi itulah yang saya lalui. So kita memahami, macam saya dari pengalaman, memang kita memahami. Bukanlah dia kata isteri kita ni mengada-ngada. Mengada lah awak ni 2-3 pagi nak secret resepi lah, nak McD lah, nak apa. Tapi itulah naluri yang tiba-tiba dia nak rasa makan. Sebab orang kata apa? Bukan dia nak makan, anak dalam perut yang nak makan. Jadi insyaAllah. Jadi untuk soalan yang pertama, so kalau ada daripada soalan daripada pendengar kita, boleh kita terus bertanya di dalam page, di dalam live kita. InsyaAllah saya akan baca satu persatu untuk kalau ada soalan-soalan. So jadi insyaAllah kita teruskan pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni siapa yang nak menjawab ni soalan yang kedua? Kak Rafiah ke, Amalina ke, Kak Min? Kalau kita tengok ni sesuai siapa? Ustazah Amalina boleh? Ya dulu Kak Rafiah. Kak Rafiah dulu ni. Kita tengok dulu apa soalannya. Tengok dulu. Kita tahu siapa kena jawab. InsyaAllah. Soalan yang kedua ni, insyaAllah kita punya lain semua okey. Sebab tadi semasa yang tadi saya punya lain agak sangkut-sangkut, tak apa nak dengar sebenarnya apa yang panel bercakap. Jadi sekarang ni Alhamdulillah dah lancar kembali. Okey, so untuk soalan yang kedua ni Puan Rafiah, apakah amalan-amalan sunnah, doa-doa dan pemakanan ketika kehamilan? Sebab perkara ni banyak sebenarnya yang melibatkan soal amalan dia, so doa-doa yang boleh diamalkan, apa doanya, dan pemakanan yang paling penting ketika kehamilan perlu dijaga dan perlu dititik beratkan oleh suami dari segi halal, makanan-makanan yang terbaik untuk anak dan juga isteri kita. Jadi silakan Kak Rafiah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syahri selaku moderator kita pada malam ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, menjawab soalan yang ditujukan pada saya tapi kita ni kata orang santai je lah ya. Santai. Amalan-amalan yang sunnah yang dapat kita lakukan semasa kehamilan, salah satunya yang paling penting bila kita menerima kabar gembira kita ni hamil,
yang paling baik, yang paling dituntut, kita buat sujud syukur. Sujud syukur, tanda terima kasih kita pada Allah yang memberi kita zuriat. Nikmat zuriat yang bakal kita bawa selama 9 bulan. Kemudian dengan mensyukuri nikmat pada Allah supaya anak janin yang bakal kita bawa ini dalam rahmat keberkatan Allah dan diberi segala yang baik dari sudut mental dan fizikal. Selain pada itu juga Ustaz, selain pada amalan kita buat sujud syukur, kita juga boleh buat solat sunat hajat. Solat sunat hajat ni dengan niat kita dan harapan supaya kandungan kita itu sihat, kita dipermudahkan sewaktu bersalin dan juga sentiasalah kita ni bukan saja untuk diri kita, malah anak yang dalam kandungan kita, juga suami kita, semua dalam rahmat Allah. Selain pada itu juga, kita boleh amalkan dengan membaca Al-Quran. Serta kita membaca dan juga mendengar surah-surah yang pada keseluruhannya dalam Al-Quran ni, semua surah-surahnya bermanfaat dan baik untuk kita. Tetapi ada juga surah-surah yang kita kena titik beratkan, contohnya sebagai dengan harapan. Contoh saya beri surah Luqman. Surah Luqmannya kita dengan harapan supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang cerdik, taat kepada kedua orang tua, dan surah Yusuf dengan harapan mendapat anak yang kacak, handsome macam Ustaz. Masya Allah. Ustaz Syari ke saya? Ustaz Syari ke saya? Sebut nama saya. Ustaz Syari dan Ustaz Nasiruddin. Alhamdulillah. Surah Yusuf. Dan juga surah Maryam. Surah Maryam untuk mendapatkan anak perempuan yang comel. Tapi itu semua adalah dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan segalanya, tiada yang mustahil. Selain pada itu juga, kita boleh mengamalkan doa-doa daripada Al-Quran. Tapi ingat, doa ini bukan hanya isteri dan kandungan yang ada pada kita. Doa ini juga adalah doa suami kepada isteri. Isteri juga kepada suami. Dengan harapan supaya anak yang kita kandung ini menjadi anak yang berguna kepada dunia dan akhirat, dan menjadi anak yang soleha, anak yang mendengar kata kedua ibu bapa. Itu semua tertakluk pada niat kita sebagai ibu dan ayah. Kerana apa? Kerana anak yang dalam kandungan kita adalah milik kita bersama. Jadi perlunya kesinambungan doa antara ibu dan ayah. Dan juga kita boleh banyak mengamalkan zikrullah, tahmid, tasbih dan sebagainya. Contohnya pada kita duduk diam-diam tu, kita contohlah zikrullah yang paling mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar. Jadi banyak lagi kata tu zikrullah yang baik untuk kita. Sebab apa Ustaz? Bila isteri itu dia hamil, ingat tak dulu mak-mak kita pernah cakap, elok-elok perangai itu, kau tu mengandung, besok anak yang kat dalam tu ikut. Tapi kadang-kadang cakap orang tua tu, ya betul. Saya ingat lagi arwah mak saya selalu pesan dengan saya. Tapi kadang-kadang cakap orang tua-tua ni, bukan kita kata tak berguna. Betul. Sebab bila kita hamil, kita adalah, rintem kita itu direct pada janin dalam kandungan kita. Jadi dia dengar. Sebab tu masa kita hamil ni, kita perlu berkelakuan yang baik, elakkan pertuturan kata yang tak elok, sumpah, serangan dan sebagainya. Jadi supaya anak yang dalam kandungan kita itu pun sempurna. Jadi selain itu Ustaz, banyak lagi pengamalan-pengamalan yang baik, tetapi yang saya nak sentuh, pemakanan pun perlu dititik berat. Kena makan makanan yang berkhasiat untuk pembesaran, pembinaan janin dalam kandungan kita. Tapi selain pada itu, yang perlu kita fokuskan, makanan yang pada isteri dan anak dalam kandungan itu
mestilah dari sumber yang halal dan barakah. InsyaAllah Ustaz. Mungkin ada sahabat-sahabat lain nak bantu saya ataupun ada tips-tips lain yang boleh kita kongsikan. Betul. Silakan. Saya pun nak kongsi berkaitan dengan kita kena cari makanan yang halal kan. Dalam Quran Allah sebut ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kan? Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di muka bumi ini yang halalan tayyiba. Yang halal lagi baik, tayyiban. Halal satu, tayyiban itu pun satu juga. Tayyiban ni maksudnya apa? Dari segi aspek penyediaannya, dari segi kebersihannya. Memang contoh macam ayam kan, daging itu memang halal. Tapi dari segi penyediaan dia untuk anak-anak kita ni bagaimana? Untuk yang hamil tu macam mana? Kan? Penyediaan dia tu bagaimana? Itu yang Islam ni sangat, subhanallah, sangat menitik beratkan soal kebersihan, sangat baik, masya-Allah. Betul. Okey, saya nak tambah poin pada Ustaz Nasir sikit sebenarnya. Yang berkenaan dengan halal dan thayyiban ni, dia halal dan thayyiban tu, thayyib ni maksudnya dia makan ni dia memberi manfaat yang baik kepada yang memakan tu. Sebagai contohnya, ibu yang mengandung ada darah tinggi. Daging merah memang bagus untuk dimakan, tetapi sebab dia ada darah tinggi, dia boleh mendatangkan mudarat kepada ibu yang mengandung, jadi dia halal tetapi tidak thayyib. Tidak baik untuk ibu yang mengandung. Jadi makanlah makanan yang mengikut kesesuaian untuk diri kita. Jadi insyaAllah saya nak bagi komen sekejap. Daripada Kakak Kahinata. Kakak Kahinata, ni soalan yang padanya makna tadi. Itu bukan mudah menjaga ibu mengandung. Emosinya itu satu isteri. Kalau 3 orang isteri yang hamil, mantap. Tu baru seorang isteri dia punya emosi dah lain. Kalau 3 orang, pening kepala nak menjaga 3 orang kan. Jadi insyaAllah alhamdulillah seorang pun dah cukup dah sebenarnya. Dah cukup dah, tak perlu sampai 3 orang. Cukuplah seorang saja. Okey, jadi ahli panel kita yang lain ada yang nak ditambah-tambah dalam soalan kita pada malam ini? Okey Ustaz, nak tambah satu tadi. Okey Puan, ni kita nak silakan. Okey, nak tambah amalan sunat tadi. Dan juga kita jangan lupa perbanyakkan selawat kata Rasulullah SAW. Banyakkan selawat. Selain daripada kita doa, zikrullah, baca Al-Quran, kita juga jangan tinggal selawat dengan dan buat syafaat Rasulullah SAW. Okey Ustaz. InsyaAllah. Jadi memperbanyakkan selawat. InsyaAllah dengan banyak asbab kita berselawat ni dipermudahkan dalam proses kehamilan ini dan dirasakan dengan rasa ketenangan tu dengan asbab berselawat. Okey, kita teruskan. Siapa lagi? Kak Min ke? Assalamualaikum. Ada yang nak ditambah lagi dalam soal amalan-amalan sunnah, doa-doa dan pemakanan? Okey, kalau macam dari segi pemakanan tu, kalau boleh makanlah benda yang macam makanan-makanan sunnah kan, macam kurma, air zam-zam, kismis, itu untuk tumbusaran dalam perut tu biar dia membesar dengan baik dari sumber-sumber yang baik kan. Kata orang bila makan kurma ni dia boleh mencerdaskan otak tumbusaran nak dalam perjalanan proses nak anak-anak pembesaran anak dalam perut tu lah. Pembesaran. Jadi makan benda yang baik-baik, jadi dia akan membesar pun dengan baik. Itu je lah. InsyaAllah. Itu saja. InsyaAllah. Okey Kak Min. Ustaz. Okey Kak Min. Dalam pada makan yang baik-baik, yang sihat-sihat tu, kita juga perlu bersenam ringan. Bersenam ringan-ringan. Jadi untuk memudahkan kami contoh senam ringan tu macam mana? Sumbang kat meja. Ada orang angkat berat dia rasa ringan. Tak payah nak angkat-angkat pasu. Tunjuk sikit. Kalau Ustazah Malina dia nak bersumbar. Samping untuk memudahkanlah proses kelahiran tu akan datang kan. Itulah dia. Okey.
Okey, saya nak kongsi sikit berkenaan dengan pemakanan yang boleh diamalkan. Yang pertama, mana Ustaz Marina sebutkan tadi. Tu Ustaz Marina nak Orang sebut. perempuan ni kan, dia memang tak ada apa. Dia kalau hamil ke tak hamil ke, dia orang perempuan ni dia akan buat macam masak, nyapu, itu rutin harian. Memang kalau tak disuruh pun memang kena buat. Saya kat rumah saya masak, walaupun rumah saya tak mengandung pun saya masak. Kalau Saya masak, saya menyapu rumah, saya kemaruk. Saya insyaAllah, saya ni bukan nak memandu diri, tapi insyaAllah. Saya selalu bantu orang rumah saya, kadang-kadang dia pernah masak, saya masakkan. Tak payah tunggu mengandung pun, saya selalu masakkan untuk orang rumah. Sebab saya takut orang rumah saya tangan rosak. Ustaz suami Nizali. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, lagi Ustaz Malina. Itu je lah Nan. Itu je lah Kongsi lagi satu, kena banyakkan bercakap dengan anak tu. Cakap dengan anak kan, walaupun dia dah dalam kandungan, tapi dia orang kata dia boleh dengar kan. Betul, Ada betul. saja anak jadi anak yang soleh kan. Besok nanti dengar kata mak ayah, taat pada mak ayah, taat pada Allah. Kita doakan dia bertakwa. Kena rajin bercakap dengan anak. Kalau nak Betul. sampai waktu bersalin bercakap dengan dia. Kalau boleh biar keluar tu dalam keadaan yang cepat. Kena cakap dia sentiasa tau. Even dia dalam perut tapi dia boleh dengar. Orang katalah. Itulah sekadar Itu bukan orang kata tu, memang ada kajian, memang bayi mendengar. Memang. Sebab itu sunnahnya bila kita membaca Quran dekat dengan perut. Kalau suami yang baca, dekatkan dengan isteri supaya anak tu mendengar setiap apa yang kita bacakan. So saya nak baca satu komen lagi. Ini pun agak menarik sebenarnya. Kakak Kahinata juga, dia kata setuju, lagi-lagi touching dengar suami yang bacakan surah-surah tu. So maknanya dia kata isteri lebih touching kalau suami yang membacakan surah Al-Quran ketika di sebelah isteri. Jadi lebih manfaat sebenarnya. Isteri dengar tenang, anak dalam perut pun tenang. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, jadi saya yang baca Quran, Ustaz, biar isteri tambah sikit Ustaz. Bila Okey, dia dah Kak Rafiah nak baca tambah. tu, dia usap. Bila dia baca tu, lepas tu dia usap perut isteri dengan kasih sayang dan doa yang baik-baik. Lagi bagus. lagi bagus. Allahu Akbar. Romantik Kak Rafiah ni romantik sebenarnya orang ni. InsyaAllah sebenarnya bila diusap perut tu lagi dia ada sentuhan tu lagi bagus sebenarnya. Okey. So saya nak tambah sikit dari segi pemakanan tadi. Tadi Ustazah Marina dah sebut berkenaan dengan kurma. Okey, kurma ni bagus, dia kaya dengan serat dan protein. So saya ada buat research juga, walaupun saya bukan panel, saya ada buat research sikit lah. So saya nak berkongsi juga dengan pendengar kita pada malam ini. Yang kedua yang boleh dimakan iaitu diamalkan minyak zaitun, yang mana dia boleh membantu mengawal kolesterol dalam badan kita. So kalau untuk orang yang mengandung, dia memerlukan jantung yang kuat. So kalau jantung tak berapa kuat, dia sukar untuk melahirkan anak secara normal. Okey, kemudian boleh diamalkan buah delima. Buah delima ni dia boleh meningkatkan penghasilan sperma. So dia boleh menghasilkan sperma yang baik, maka boleh menghasilkan bayi yang cantik dan sihat. Kemudian madu juga antara perkara yang boleh diamalkan, boleh dijadikan sebagai makanan rutin harian untuk ibu mengandung. Okey. So kita selesai pada topik yang kedua, insya-Allah. Boleh kita teruskan pada topik yang ketiga. Panel kita semua, insya-Allah. Okey, kita mulakan pada panel pada persoalan yang ketiga. Boleh? Kami boleh kita teruskan? Alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Jadi soalan yang ketiga, apakah perkara khurafat yang perlu dielakkan semasa kehamilan? Apakah perkara-perkara khurafat? Kita ni orang Melayu kan, kita ni banyak amalan-amalan yang boleh dikirakan jatuh hukum khurafat. Jadi boleh tak share dengan pendengar kita antara perkara yang boleh dilakukan ketika hamil dan perkara yang tak boleh dilakukan ketika hamil? Silakan, siapa yang nak jawab soalan ni? InsyaAllah Ustaz. Okey, Kak Min, silakan. Dia terdapat banyaklah amalan khurafat ni yang dekat dengan wanita. Jadi yang wanita mengandung terutamanya pada zaman dahulu dia kebanyakannya amalan tu ibarat macam meramal
jantina bayi. Lepas tu membetulkan kedudukan bayi kan. Jadi bagi pasangan yang bakal mendapatkan cahaya mata ni, dia kena bijak menilai sama ada perbuatan tu adat atau yang bertentangan dengan akidah. Contohnya macam melenggang perut Ustaz amalan ni dia sebenarnya tak ada dalam Islam. Jadi saya sarankan kita jangan melakukanlah amalan yang nyatakan ni. Sebabnya elakkanlah sama sekali jika kita percaya dia boleh jatuh syirik sebenarnya. Ya Ustaz? Jadi kita gantikan amalan itu dengan solat hajat ke atau doa selamat ke kembali kesyukuran ke kan. Dia Kak Min, dia asalnya melenggang perut ni sebenarnya dia punya tujuan tu untuk apa sebenarnya? Dari segi adat kita ni, dia untuk apa sebenarnya? Tu kena tanya otai tu, untuk apa? Sebab memang dulu-dulu mak saya kadang-kadang orang dulu-dulu lah kan. Dia Okey, saya tambah sikit lah. Okey, mana? Biasa diorang kalau legang perut, umur cukup 7 bulan dia kata kan. 7 bulan. 7 bulan. Okey. Cukup pada kita. Dalam tu ada doa selamat. Baik kita buat doa selamat. Tanpa perlu melenggang perut. Dan lepas tu satu lagi yang dia cantas buah kelapa. Buah kelapa. Dia potong buah kelapa tu. Kalau memancut, dia kata tu insya-Allah akan dapat anak lelaki. Anak lelaki. Kalau tak bacuk air tu punya anak perempuan. Jadi kita kalau sekarang tak payahlah. Kita scan je nak tahu kan. Ini dulu-dulu. Saya pernah nengok. Dulu punya cara Tapi itu dulu. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Betul-betul dah tak ada dah. Tapi dulu. Tapi makna masih ada lagi macam yang mengamalkan lagi macam saya pergi dekat Syekh saya kan saya banyak memberitahu tentang tahnik, tentang cukur rambut, tapi ada seorang patient tu dia cakap dengan saya tak boleh buat tahnik tu. Dia tu kena tunggu bapak dia buat kemenyan dulu. Kalau dah buat kemenyan, lepas tu kena ikut adat yang lain. Kena kemenyan tu dia buat apa? Dia rendam bagi minum ke dia bakar? Benang dia kata. Saya pun macam saya terangkan dekat dia. Oh, yang ni pertama kali saya dengar. Dengar tak? Dengar. Dia bakar. Dia kata dia kena ada upacara kemenyan dulu. Upacara kemenyan dulu baru boleh teruskan bagi nama. Dia kena ada ikut prosedur adat bapak dia. Dia kata kalau tak ikut nanti bapak dia marah sebab bapak dia garang, dia kata. Sebab saya cakap dengan dia buatlah tahnik, balik buat tahnik. Saya ajar dia macam mana buat tahnik. So dia kata dia tak boleh buat, nanti bapak dia marah. Dia masih lagi tunggu bapak dia. Saya cakap dengan dia kalau perlukan macam untuk bercukur, kita boleh datang dan kita akan explain apa yang dituntut dalam Islam. Dia kata tak boleh sebab bapak dia ada bomoh yang akan datang untuk Allah tu. So kita pun macam okey, tapi kita dah teruskan cakap dengan dia, kita dah bagi information dekat dia, so kita punya orang kata dah lepas lah kan. Tapi saya masih lagi cakap dengan dia, jangan buat benda tu tak bagus. Tak bagus, itu adat. Yang kita kena buat sekarang ni kena ikut Al-Quran. Apa yang disunahkan oleh Al-Quran ialah tahnik, cukur rambut, tak boleh cukur. Kan sekarang ni ada buat cukur jambul kan. Kita terangkan kat dia cukur jambul tu adalah adat. Lebih baik bertukar kepada cukur rambut. Itu adalah sunnah. Lebih baik. Itulah. Tapi saya terkejut juga masih lagi diorang amalkan lagi benda-benda macam itu kan. Betul. Lepas tu sebab itulah fungsi kita di Yayasan Perbahagian Keluarga sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat khususnya rakyat negeri Johor untuk menghilangkan segala amalan-amalan yang tidak ada sunnah daripada Nabi SAW. Okey. Kami nak tambah apa lagi ni? Jadi
amalan khurafat ni ada lagi satu yang mempercayai pada kenan. Itu pun itu pun boleh bercanggah tu. Dia perkara yang khurafat juga. Kalau bercanggah dengan Al-Quran lah. Tangkal lagi Sebenarnya dia tiada siapa yang kuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dalam Quran pun tercatat kan. Jadi walaupun macam mana kita nak menghindarkan perkara-perkara kenan tu yang lama tu, jadi kita generasi yang baru ni kena banyakkan baca-baca Al-Quran. Jadi berdoa betul supaya dapat anak yang soleh, sempurna kan. Tapi cabaran tu lah cabaran kita nak Ustaz, saya menghadapi tambah orang yang terlalu ikutkan sangat adat. Kita nak kena banteras tu, kita memang kena perlukan ilmu yang cukup supaya kita boleh berhujah dengan dia dan dia dengar, dia boleh percaya dengan apa hujah kita. Sebab dia dalam isu ni Ustazah, dia dalam isu berkenaan dengan mak ayah yang terlalu berpegang pada adat. Ini juga antara cabaran sebenarnya bagaimana kita nak menghilangkan amalan-amalan yang terdahulu tapi masih lagi dihidupkan oleh mereka, iaitu orang-orang yang lebih berusia daripada kita, sebab mereka dah mengamalkan, mak ayah mereka dah mengamalkan dia. Sebab tu kita punya fokus sebenarnya kita menyampaikan pada mereka yang dah berusia. Dan insyaAllah kita doakan supaya mereka boleh berubah. Dan yang fokus utama kita sebenarnya ialah kepada keluarga muda. Supaya mereka ni boleh menggerakkan supaya generasi yang akan datang juga meneruskan sunnah Nabi dan tidak mengamalkan lagi adat yang tidak ada kaitan dengan sunnah. Okey, Kak Rafiah tadi nak tambah apa tu? Saya nak tambah. Tadi pertama kalilah saya dengar yang Mak Nak tadi cakap pasal buah kelapa. Dan saya dengar yang Amal cakap pasal kemian. Tetapi dulu pun saya pernah terdengar yang khurafat lah. Ini bukan, kita takut bendanya jadi syirik dan khurafat. Maksudnya dulu saya pernah dengar orang tua terdahulu lah. Dia cakap kadang-kadang bila kita mula hamil tu, dia buatkan kita macam tali pinggang. Tali pinggang tu pula ada paku ataupun pisau kecil dan sebagainya. Bila tanya untuk apa, dia kata untuk tak. Dipakai supaya kata dia orang yang hamil ni dia wangi. Syaitan, iblis ni semua suka mendekati dia. Jadi bila paku dan pisau-pisau kecil ni dia takut. Buat tangkal. Itu pun saya pernah dengar dulu. Tangkal, macam tangkal lah. Tapi tak tahulah makna pernah wangi, letak paku boleh wangi. Jadi itu sebagai perkongsian. Kalau lalu belakang Ustaz Yusuf mana akan jadi ansur. Okey, faham. Tapi apa pun pada saya, alhamdulillah hari ni kita ada model keluarga sakinah. Jadi untuk generasi-generasi yang baru ni, sekiranya diberi pendedahan iaitu adat kita tukar kepada ibadah, maka saya rasa perlahan-perlahan lah. Kata orang kadang-kadang orang-orang tua ni bila dia nak menasihati kita dengan cara dia dulu, kita tak dengarkan dia kecil hati. Jadi kita terimalah pandangan dia, tetapi kita gunakan budi bicara kita, timbang tara kita. Sebab tu alhamdulillah lah dengan ada MKS ni, perlahan-lahan benda ini akan diserapkan untuk generasi muda. Saya yakin insya-Allah. MKS tu apa dia? Boleh tunjuk modul keluarga sakinah ni macam mana? Tak tahulah. Mungkin boleh kongsi dengan penonton. Modul keluarga sakinah. Ni MKS. Ada. MKS ni modul keluarga syahri. Boy. Modul keluarga sakinah. Yang ni kalau dia modul keluarga sakinah sampai modul 10. Jadi dia pun memang ada susunan dia lah. Daripada menempuh gerbang perkahwinan sampai husnul khatimah. InsyaAllah. Okey. Tapi ada lagi satu Ustaz. Lagi satu. Okey, apa dia? Ada yang menanam uri dengan alatan tu. Yang dia kata anak dia bijak. Okey, apa dia Kamin? Dia menanam uri dengan alatan tu. Dia kata nak anak dia bijak. Dia kata tanam uri dengan alat tulis, dengan buku. Menanam? Itulah. Itu saya pun dengar juga. Apa kita cerita sikit apa lah. Modul 4. Okey.
Okay, tes. Okey. Okay. Boleh teruskan? Okey. Okey. Okey, sebelum kita masuk yang soalan terakhir, saya nak baca dulu komen-komen. Alhamdulillah kita ramai komen pada malam ini. Jadi okey, daripada Kakak Kahinata lagi nama Jepun ni. Okey, saya ada soalan. Betul ke Ustazah, kalau masa mengandung kita tengok baby-baby yang comel mata biru boleh terkena. Okey, itu antara soalan dia lah. Okey, kemudian daripada Mawar Berduri. Okey, cakap perkara yang baik-baik, lihat benda yang baik-baik dengan lagu dan perkataan yang baik-baik. InsyaAllah ini antara perkara yang bila kita cakap yang baik-baik, dia boleh mempengaruhi juga anak dalam kandungan perut. Okey, daripada Maizatul Azni, soalan. Betul ke bila sedang mengandung, waktu maghrib tak dibenarkan keluar rumah? Betul ke? Siapa yang boleh jawab ni? Panel kita? Sebenarnya Saya baca, saya jawab. Kalau tak mengandung pun tak boleh juga. Dia kata soalan betul ke bila sedang mengandung, waktu maghrib tak dibenarkan keluar rumah? Bukan sahaja Kalau tak untuk mengandung orang pun yang tak boleh. hamil. Tak mengandung pun Tak mengandung pun tak digalakkan. boleh. Sebab waktu maghribnya itu time tu kemuncak. berkeliaran. Dia berkeliaran. Ya, betul. Dia keluar Saya masa tu. setuju. Jadi memang tak digalakkan. Apalagi pada mereka yang hamil. Okey, so panel kita dah menjawab soalan daripada pendengar kita. Jadi, waktu mengandung ataupun tak mengandung, waktu maghrib memang tak boleh keluar. Bak kata orang tua dulu, kalau selalu keluar maghrib, maka kena sampuk maghrib. Ini kata orang dulu lah. Okey, so Mawar Berduri lagi. Tangan guna untuk buat benda baik, kaki pun melangkah ke tempat yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan. Daripada Kak Suci Adi Azim, masa dulu majlis lenggang perut belah kelapa nak tentukan jantina anak. Ini yang panel kita jawabkan tadi. So, dia menggunakan buah kelapa untuk tentukan jantina anak. Okey. So, yang seterusnya Kakak Karinata juga lenggang perut katanya untuk betulkan baby supaya senang besar. Okey, ini ada poin yang menarik sebenarnya. Kakak Karinata kata lenggang perut katanya untuk betulkan kedudukan baby supaya senang bersalin. Betul ke? Ahli panel kita boleh ni? Hello? Hello? Ulang-ulang tak dengar. Tak jelas. Ulang sekali. Ulang-ulang apa dia? Okay, kita ada masalah teknikal sebenarnya. So, kita punya line tak berapa cantik sebenarnya. Di musim PKP ni, semua orang duduk rumah. So, semua orang guna internet. So, memang agak line untuk internet memang agak sibuk sebenarnya. So, line tak berapa cantik sebenarnya. Okey. Boleh teruskan? Boleh. Respon tak panel? Panel boleh respon? Ulang balik soalan dia, Ustaz. Ulang balik Ahli soalan. panel, kalau siapa yang dengar saya boleh hi. Say hi. Yang dengar saya say hi. Hai. Okey, baru dapat respon. Okey. Soalan daripada Kakak Karinata, katanya lenggang perut katanya untuk betulkan kedudukan baby supaya senang bersalin. Tadi kita dengar panel kata iaitu untuk menentukan dengan memotong kelapa menentukan jantina anak. So, ada satu lagi statement, lenggang perut untuk betulkan kedudukan baby supaya senang bersalin. Okey, kita minta siapa yang boleh jawab. Okey, sebenarnya lenggang perut ni kan, dia macam lebih kurang orang kata itu lebih kepada adat sebenarnya. Sebenarnya kalau you duduk betul ke tak betul ke, sebenarnya kadang-kadang kan baby ni dia dalam masa satu hari pun dia boleh berpusing songsang, dia boleh berpusing, dia boleh ke atas ke bawah. Kadang-kadang kita dah masuk labor room pun dia boleh ke bawah, melintang kan. Dia tak semestinya, sebab tu cakap kadang-kadang benda tu takut dia lebih kepada adat benda tu. Melenggang perut ni kan. Sebab kita dalam Quran pun tak ada termaktub
benda tu, dan dalam sunnah pun kita tak pernah dengar, dalam istimak ulama pun tak ada pernah dengar. Jadi benda tu mungkin lebih kepada adat orang tua. Orang tua punya adat turun temurun. Sebenarnya benda tu ialah adat lah. Mungkin kalau kita boleh ikut tapi jangan percaya. Jangan percaya 100%. Just sekadar macam kata kan, dulu kan orang kata dalam pantang tak boleh langgar apa-apa, takut dia bentan. Sebenarnya bukan tak boleh langgar apa-apa, tapi dia nak mengingatkan kita supaya kita berhati-hati bila pantang. Pantang tu jaga betul-betul. Sebenarnya dia berkaitan dengan alright. So maksudnya apa pun kesihatan tu perlu dijagalah. Betul. Okey. So lenggang perut ni mungkin sebagai satu perkara yang digunakan oleh orang terdahulu mungkin, dan kaedah-kaedah yang terdahulu lah. Okey, kita teruskan lagi dengan kita punya komen. Daripada Zainura Yusof, amalkan ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah segala iblis syaitan takut nak dekat. Dan lagi satu, bagaimana cara mencuci uri dengan betul? Ni daripada Zainura Yusof. Dia tanya bagaimana mencuci uri dengan betul mengikut Islam. Sebab kita ada dua kaedah, satu secara adat, satu secara Islam. So kita terangkan kepada pendengar kita secara mengikut kaedah Islam tu. Siapa yang boleh ni? Kita minta ada Zainab. Okey. Yang boleh terangkan cara kaedah penyucian uri. Dalam Islam kita tak ada cuci uri, tak perlu kita kehilangan lagi signal. Kita tak ada dalam Islam, tak ada kaedah-kaedah mengenai basuh uri. Saya dah mula dengar suara. Kita digalakkan bila kita dapat ni suami boleh isteri dan selamat bersalin, boleh bersihkan buang lendir-lendir dia. Kalau dulu nak hilangkan lendir tu pakai garam ke air asam ke, bersihkan, tapi bukan gendam macam gendam ikan, gendam daging. Dia rasa macam span, macam paru-paru. Kerana saya buat sendiri, saya buatkan bantukan jiran, saya buat sendiri. Saya pakai tangan, saya rasa memang dia macam span. Jadi tekan, keluarkan, bersihkan, nak 100%, air dia bersih putih tu tak adalah. Pada tidak pun daripada air darah yang pekat, tinggal darah cair tu, macam pink tu dah bersih, selawat je, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bersihkan. Itu tuskan, dan kita kalau ada kain, kita letakkan dalam atas kain. Lepas tu, ikat yang sempurna. Tak ada taruh pen ke, pemadam ke, benang ke, jarum, tak ada. Basuh bersih-bersih dan toskan dalam kain yang bersih. Ada kain putih ke kain apalah. Ikat elok-elok. Yang sampai tak ada timbul bau. Lepas tu tanam tempat yang jangan tempat tepi-tepi longkang, jangan tempat ruang sikit, tapi tanam dalam agar tidak dibokai oleh anjing ke binatang-binatang lain ke. Itu cukup dah, tak perlu, tak payah lagi. Ada dulu orang gunakan tanam uri, dah ikat dah apa semua, dah masuk kain, gunakan piuk tanah. Tebuk tanah tu. Kalau tak tebuk, takut air bertakung. Kalau bertakung, takut sakit perut. Ni takut macam dulu. Kembung perut. Tak payah gunakan piuk tanah. Dah basuh bersih-bersih, dah selawat, dah siap semua sekali. Masukkan dalam kain, dah ikat agar tak keluar bau dia. Lepas tu cari tempat yang elok, tanamlah sedalam yang boleh hingga tak membangkit bau dan
tak di orang dulu kan tahu kereta atau apa ni tak ada. Sekarang benda-benda macam ni itu yang lebih mudah dan lebih afdal dan tak ada berkaitan dengan khurafat-khurafat. Tapi seelok-eloknya ialah suami yang buat. Kadang suami kadang beli ke apa. Jadi carilah mereka yang biasa. Tak tahulah nak sebab lah benda tu. Jadi dia macam paru-paru. Kerana saya pegang. Betul. Tekan. Saya tahu rasa dia. Masya Allah. Tu saya. Okay, Ustaz, teruskan Ustaz. Ustaz. Teruskan Ustaz. Okey. Moderator. Okey, tak apa. Kita ada masalah teknikal, tak apa. Sementara tengah tunggu Ustaz Syari ni, dia nak apa? Dia tengah setting dia punya teknikal je. Dan saya rasa sebenarnya kita pun dah banyak sebenarnya share kan malam ni tips dan amalan semasa kehamilan kan. Dan banyak persoalan-persoalan yang kita Okey, Alhamdulillah. So saya harap mudah-mudahan menjawab persoalan daripada pendengar kita. Okey, betul. Ya, saya dengar. Okey. Lain korang cantik kita malam ni, Masya Allah. Okey, kita teruskan. Okey, soalan seterusnya apa Ustaz? Ada lagi soalan tak? Ustaz? Okey. Saya rasa sebenarnya dah banyak dah kita share ni kan. Daripada tadi tips kan, amalan-amalan, kita share berkaitan dengan khurafat, kita share berkaitan dengan pengalaman dan sebagainya kan. So saya rasa mungkin kita dah di penghujung lah Saya rasa kita dah penghujung Okey, boleh Okey, boleh kita teruskan untuk soalan yang terakhir, boleh? Oh, ada soalan lagi? Okey, soalan yang seterusnya insyaAllah dah baik. Masuk balik. Okey. Ada satu lagi soalan yang saya nak bertanya. Berkenaan dengan bila kata kehamilan ni, zaman hari ini bila nak melahirkan anak, everything guna duit. Semua guna duit. Semua guna duit. Jadi apakah persediaan kewangan bagi setiap pasangan ketika kehamilan tu? Okey, siapa nak jawab? Boleh saya jawab? Okey. Okey. Okey, kalau Makin teruk lain kita malam ni. Makin teruk lain kita. Okey, saya jawablah. Okey, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Okey, persediaan kewangan tu kan, bila kita dah tahu kita akan memiliki zuriat. So perancangan awal kita adalah kita kena beli barang sikit-sikit supaya bila sampai waktunya kita tak orang kata sebab nak beli barang pun semua gunakan duit kan. Ya, betul. Even kalau ada orang yang pandai menjahit, bolehlah dia jahit baju sendiri. Tapi sekarang memang tak ada lah. Kemalasannya terlebih kan sekarang ni. Baju pun sekarang dah murah. Kalau RM5 pun dah dapat kan. So kena, bila dah tahu, suami dan isteri kena main peranan untuk menyediakan dengan lebih awal supaya bila sampai waktunya dia tidak akan orang kata tidak sampai menyusahkan orang lain. Okey, katalah perlukan apa? Perlukan maksudnya lebih kepada kita, jangan lebihkan kita punya kehendak. Kita kena lebihkan kepada keperluan. Apa yang keperluan baby dan betul. mak tu sendiri. Jangan kita ada duit 1,000, kita nak spend semua 1,000 tu untuk kita nak makan, nak enjoy, tak. So kita kena pandai bagikan 20% untuk sini, untuk lahirkan lagi. Kita tak tahu bila nak melahirkan tu sama ada Caesar ataupun normal kan, sebab harga sekarang dah berlainan. Caesar dengan normal dah lain harga dia.
itu antara persediaan yang perlu ada. Jangan time dah 7 bulan, time tu baru nak beli pampers, time tu nak beli baru telefon Umi, nak beli apa ni, nak beli apa. Jangan. Bila dah tahu, sejurus tahu anak kita, bila dah tahu isteri kita hamil, so suami pun kena mainkan peranan untuk sekarang semua ilmu dah ada di ujung jari. So check, okey, apa persediaan yang perlu dia buat. Jangan harapkan isteri saja yang sediakan semua. So suami pun mainkan peranan untuk bantu isteri. Okey, apa cakap dengan isteri, apa tak cukup, bincang, setiap malam bincang. Bukan setiap malam tu hari-hari bincang, tapi ada skop-skop yang perlu dibincangkan supaya semua tu berjalan dengan lancar. Okey, alhamdulillah. Saya setuju tu Ustazah Amal punya pandangan. Dia sebenarnya bila tahu dia isteri dia tu hamil, dia memang kena beli berperingkat. Dia tak boleh sekali harum. Dia kena beli baju dulu. Baju jangan beli baju yang lelaki perempuan, beli yang Unisex punya. Unisex. Yang boleh dua ni kan. Nanti kan sebab apa? Sebab tak tahu kan, tiba-tiba nanti keluar kembar pula. Dah lagi banyak pula dia punya. Saya nak tambah sikit dah ni. Okey, Puan Rafia nak tambah sikit, silakan. Menyokong kepada apa yang Amal dan Min cakap tu, saya sokong. Tapi kadang-kadang kita ni macam ni Ustaz. Hari ni trend dah berubah. Kalau orang dulu-dulu, dia tak kasih kita beli awal-awal. Betul tak, Manap? Mak-mak kita dulu, dia tak kasih kita buat persediaan awal. Sebab dikhawatiri macam-macam dan sebagainya. Tetapi hari ini, tu yang saya cakap tadi, trend dah berubah. Kalau Ustaz tengok, sekarang betul. Kita kena beransur-ansur membeli sedikit demi sedikit. Yang asas dan penting dulu. Kemudian, di samping itu juga, kita kena beringat juga. Kita kena beringat. Maksudnya, dulu kata dia tak payah beri. Dan sekarang pula, kalau tengok trend orang muda ni Ustaz, dia, kalau anak lelaki nak biru, serba biru. Kalau anak perempuan, nak serba pink. Itu trend orang muda sekarang. Betul tak? Sebab kita pun dah cucu. Kita tengok dia orang punya cita rasa tu tak macam kita dulu. Cara kita lain. Ya, cara kita dulu lain. Tapi cara sekarang mak lahir barulah beli yang ya. Orang tua kita tak kasi beli awal-awal kan makna? Jadi hari ini tidak. Dia excited kadang-kadang. Terlalu excited. Jadi kadang-kadang benda ini pun kena ditimbang kara Ustaz. Tak bolehlah kita kata orang tu menolak nasihat orang lama, kita ikut cara kita sepenuhnya pun tak boleh. Jadi perkara ni untuk kebaikan bersama, kita kena timbang kara benda tu. Betul. Okey, jadi saya nak tambah sikit berkenaan dengan persediaan kewangan ni. Tadi panel kita dah sentuh soal beli baju, mengikut kemampuan kita, sediakan duit yang mencukupi. So tapi dalam perkara ni, kebanyakan kita ni duit tak berapa nak ada. Jadi saya nak sarankan pada pendengar kita yang mana isinya sedang hamil, jadi wujudkan satu tabung kelahiran. Tabung kelahiran ni is very important. Maksudnya apa pun bila kita dapat sumber pendapatan, dimasukkan ke dalam tabung kelahiran. Tidak boleh diusik tabung tu hanya kecuali bila berlaku kelahiran sahaja. So sebab sekarang ini kalau kita nak lihat, kalau bersalin di swasta, paling tidak kalau Caesar pun dah 7,000, 8,000. Kan? So segala-galanya memerlukan duit untuk urusan bersalin. Okey, jadi untuk soal kewangan, insyaAllah apa-apa pun kita sediakanlah yang terbaik untuk isteri dan bakal anak kita. Jadi insyaAllah untuk ni sebenarnya kita dah pun di penghujung program kita, tetapi ada satu pertanyaan daripada N. Shah Murad. So saya kenal yang bertanya soalan ni, Puan Norisa. So dia nak bertanya soalan kepada panel, ramai yang keliru mengenai darah nifas dan darah wiladah. Dan bila kena mandi wajib untuk kedua-dua darah ini, boleh tak jelaskan? Siapa yang boleh jelaskan ni? Fal yatafaddal.
Saya rasa yang sesuai Ustazah Marina sebab dia pegawai hospital kan. Jadi dia memang sentiasa berjumpa dengan pasien. Jadi biarlah Ustazah yang secara boleh menjawab persoalan ini secara detail sebenarnya. Silakan Ustazah. Okey, Assalamualaikum. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya salah, minta tolong betulkan. Sebab kadang-kadang dia ikut sebab okey, macam ni. Dulu kita tahu dalam Quran pun bagi tahu bila mandi wiladah ni kita akan angkat hadas. Angkat hadas, mandi wiladah selepas bersalin kan. Mandi wiladah dengan nifas ni lain. Wiladah ni terus selepas bersalin kita akan mandi. Tapi selagi ada nifas pun tetap kena mandi wiladah dulu. Sebab dia wiladah ni adalah mandi selepas bersalin. Lepas tu nanti bila darah nifas pula dah berhenti pun mandi angkat hadas untuk nifas. Okey, tapi bila saya berbincang dengan ustazah dekat HSI dan diorang mufti ada memberitahu bila kita melahirkan sejurus tu sekali dengan darah kita tak perlu angkat hadas, tapi sebab kita dalam keadaan orang kata dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang dalam keadaan yang saya nak cakap dia tak perlu angkat hadas lah. Tak perlu angkat hadas waktu wiladah. Jadi time nifas saja. Tapi itu yang mufti cakap, yang mufti bagi tahulah. Sebab dia kita pun ikut uruf mufti akan bagi tahu setiap tahun dia akan bagi perbincangan tu kepada ustazah dekat HSI, dan ustazah HSI Ustazah Rosmala akan bincang dengan kita lah. Sebab apa yang saya belajar dekat UKM dulu, apa yang saya tahu mandi wiladah tu dengan mandi nifas tu adalah perkara yang berbeza. Berbeza, betul. Ni selepas bersalin. Nifas tu bila sudah habis darah semua. Okay, sorry. Technical. Kita refresh balik. Okay, Amal silakan Amal, teruskan. Itulah sebab yang saya diberitahu. Jadi itu yang saya akan sampaikan dekat HSI. So kita akan ingatkan dia untuk mandi wiladah, kita akan ingatkan dia untuk mandi nifas. Kalau tiba-tiba macam mandi wiladah dia terlupa, kita akan ingatkan dia, kita cakap dengan dia mandi nifas dengan wiladah boleh disatukan. So just doa saja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala, so mandi sekali wiladah dengan nifas. Itu yang dalam pemahaman saya sewaktu saya belajar. Saya nak share. Kalau ada penambahan daripada panel-panel lain, so boleh saya nak share berkaitan dengan hukum menggabungkan mandi nifas dan wiladah. Dan saya pun tengok ini adalah pandangan dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Maksudnya dia kata apabila seseorang itu bersalin dan bernifas, memadai niat hanya satu niat sahaja atau satu niat yang umum merangkumi kesemua hadas. Ini bermaksud dia tidak perlu mandi 2 kali. Pertama akibat wiladah tu, dan yang kedua akibat nifas. Seperti yang dijelaskan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Semasa berniat, niatkan dengan sahaja aku mengangkat hadas besar atau sahaja aku menunaikan mandi hadas atau seumpamanya dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu pandangan kita ambil daripada mufti wilayah lah. Wallahu a'lam. Okey. So daripada ni Puan Zainal ada nak tambah berkenaan dengan mandi wiladah dan nifas? Okey, memang betul Aminda cakap tu memang betul. Kebanyakan pesakit kat ward bersalin memang tak tahu apa tu wiladah. Dia tak tahu. Dia tahu bersalin nifas.
Dia tak tahu. Jadi kita sebagai inilah biasa pengalaman dulu kat hospital, kita yang nerangkan. Dah anak 5 pun dia tak tahu berapa. Dia tak tahu. Betul. Jadi, bila kita dah terangkan, itulah berfungsinya ni Yayasan Orang Keluarga ni bergerak di hospital. Memang penting kerana kita mendekati masyarakat. Apa yang tak tahu kita dah beritahu. Maksud saya kita ambil yang mudah sebagaimana Ustaz Nasir cakap tadi, pandangan bukti wilayah. Jadi kita memudahkan cara. Dengan cara yang asal tak lari daripada segi hukum. Kadang-kadang dia orang dekat hospital pun ada yang patient yang tak tahu tahnik tu apa tahu. Itu kadang-kadang kita pun macam rasa sedih juga kan. Anak dah 3 tapi tahnik tak tahu. So kita akan terangkan kat dia kenapa tahnik. Tahnik tu bertujuan untuk apa. Supaya dia pun bila dia akan melahirkan anak yang seterusnya, dia akan buatkan untuk anak-anak yang lain. Dia panggil potong jambul tak? Potong jambul pun kadang-kadang dia orang ada tanya juga, Ustazah saya tak buat cukur rambut, saya buat cukur jambul. Saya terangkan cukur jambul tu adalah adat. Yang kita perlukan adalah cukur rambut. Cukur rambut tu adalah sunnah yang memang ditetapkan dalam sunnah Allah lah. So kita nak kena terangkan tu, nak kena supaya dia, sebab kita pun ada pamphlet yang kita akan bawa kat sana supaya dia orang pun potong jambul tu adat. Ya, potong jambul tu ada. Potong jambul yang tu kalau dulu yang kita panggil dia adat. Bawa yang ni. Ya, Okey, memang so saya bawa okey. tu, Ustazah. So dalam hal ni Saya menjawab persoalan tadi tu, maksudnya kita nampaklah fungsi pegawai penggerak hospital ni ada fungsi dia yang tersendirilah diletakkan di hospital. Jadi Yayasan Orang Keluarga Darul Ta'zim letakkan penggerak hospital ni lah fungsinya, tak membantu semua ibu-ibu yang melahirkan anak dapat melaksanakan setiap hukum hakam ni dengan kaedah yang betul. Jadi saya nak baca komen yang terakhir daripada Puan Norisah juga. Okey, jelas jawapan tu. Terima kasih. Ramai yang tak boleh jawab soalan ni masa temu duga. Tahniah semua penggerak Sakinah Darul Ta'zim. Apapun semua jawapan ada dalam buku modul Keluarga Sakinah. Jadi alhamdulillah. Tunjuk sikit buku modul tu mana? Buku modul. Buku modul yang gini. Ini buku modul Keluarga Sakinah. So siapa-siapa yang nak mendapatkan buku ni, insya-Allah Yayasan Pengguna Keluarga Darul Ta'zim akan keluarkan satu buku cetakan yang baru dan insya-Allah boleh dapatkan di pejabat-pejabat YPKDT daerah masing-masing, insya-Allah. Jadi saya rasa kita dah pun di penghujung sebenarnya. Kita dah berapa lama sebenarnya? Saya rasa dekat 2 jam rasa ni kita live. Lebih lama 2.0 daripada 1.0 itu hari. Okey, jadi saya bagi laluan pada semua ahli panel untuk buat satu kesimpulan untuk program kita pada malam ini sebagai satu bentuk penutupan kepada program kita, insya-Allah. Kita mulakan dulu dengan Puan Hajar Zainab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulan daripada saya dalam modul dalam perbincangan kita hari ini, dan mudah-mudahanlah yang kita tak jelas dah kita jelaskan, dan insya-Allah masyarakat akan menerima secara penjelasan daripada kita. Walaupun kita hanya setakat santai, tapi rasa saya dalam santai tadi penuh padat dengan isi-isi dia. Padat. Dalam kita ketawa-ketawa tapi sampai apa yang masyarakat luar tu perlu. Masyarakat luar tu kadang perlu. Jadi kesimpulannya, suami tahu tanggungjawab suami, isteri tahu jaga diri kita dalam keadaan hamil, dan juga keluarga kita, keluarga Sakinah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah kesimpulan daripada Puan Zainab. Kita teruskan dengan Puan Rafiah. Sedikit kesimpulan. Alhamdulillah kita dah sampai di penghujung rancangan, tetapi kesimpulan yang saya dapat petik daripada borak santai kita pada malam ni,
satu peringatan yang baik untuk jadikan perkongsian kepada ibu-ibu yang hamil, yang bakal hamil, yang bakal melahirkan, juga kepada kaum-kaum bapa, iaitu yang bakal menjadi seorang ayah, di mana kena beri banyak perhatian kepada isteri. Isteri ni mudah aja. Pandai jaga dia, pandai belai dia dengan kasih sayang, insya-Allah. InsyaAllah. Dan saya juga mengucapkan syukurlah pada Allah kerana kita warga Johor ni ada di bawah kerajaan negeri melalui Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, dibekalkan dengan modul keluarga sakinah ni, yang amat saya rasa bermanfaat untuk semua sebagai bimbingan panduan. Hala tuju kita daripada bermulanya menempuh gerbang perkahwinan sehinggalah modul 10 Husnul Khatimah. Jadi pada saya bersyukurlah sebab dan bangga jadi warga Johor dan dapat berkongsi insya-Allah kepada penonton-penonton khususnya di Parlimen Pasir Gudang. Kalau tak puas kita borak santai malam ini, kita jumpa dalam kelas sakinah kita di masa-masa akan datang. Kita doakan PKP ini cepat terhenti. Kita apa ni kata orang tu, wabak penularan COVID-19 ni dah tak ada lagi di bumi bertuah ini. InsyaAllah kita mulakan kehidupan kita macam sebelum-sebelum ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey, betul sekali lagi dengan kami. Alhamdulillah Ustaz. Syukur kita pada malam ni program kita dah sampai ke penghujung, dan dalam kita berborak santai tadi banyak perkara-perkara yang telah kita sentuh, dan kesimpulannya dalam membina keluarga yang aman tu, jadi kita semua dapat menitik beratkanlah pada kita punya pegangan kita kepada Islam. Itu saja Ustaz. InsyaAllah. Okey. Kita teruskan panel yang terakhir, Ustazah Malina. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kesimpulan di sini, saya cuma nak pesan pada kaum ibu dan bapa, sejurus tahu isteri hamil, jika hendak wujudkan keluarga yang mawaddah, warahmah, sakinah, perlu ada peranan antara suami dan isteri supaya keluarga tu menjalankan peranan masing-masing, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tunjang utama dalam perhubungan, dan apa-apa juga yang dia lakukan, dia akan jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tunjang utama dia. Okey, itu sahaja. Okey, Alhamdulillah. Kita dah pun berakhir program kita. Terima kasih. Boleh Ustaz Nasir, ada apa-apa yang nak dikatakan? Okey. Untuk penutup kita. Saya nak nyanyi lagi. Boleh nak nyanyi lagi? Satu band kosong tadi Ustaz Nasir dah nyanyi. 2 band kosong dia nak nyanyi lagi. InsyaAllah 3 band kosong saya pun nak nyanyi nanti. Tak adalah. Gurau je. Okey, saya silakan Ustaz Nasir. Okey, sebenarnya saya sangat bersyukur dan saya nak ucapkan tahniah kepada semua barisan panel yang terdiri daripada penggerak Sakinah, penggerak hospital, dan Ustaz Syari dan sebagainya. Sebenarnya untuk makluman semua, kita sebenarnya persiapan kita ni 2-3 hari juga kita rehearsal sebenarnya. Kan? Kita 2-3 hari kita rehearsal, kita gunakan pelbagai platform. Setiap malam kita guna, kadang sampai dan pelbagai gangguan bila dia rehearsal. Dan kita waktu malam pertama rehearsal, kita guna StreamYard, kita cuba, ada problem dan ada gangguan teknikal kan, di luar sana ada problem. Kemudian kita guna apps lain lagi, pun ada masih teknikal. Dan in the end, last kali kita terpaksa, nak tak nak kita terpaksa guna WhatsApp video call yang lebih mudah nak akses dan lebih mudah, dan dibantu dengan sokongan peralatan yang ada lah.
Jadi saya mewakili tim teknikal YPKDTJB. Saya ingin memohon maaf jika perjalanan kita punya borak santai 2.0 ini ada kekurangan, ada kekangan, tapi saya optimis yang mana dalam perbincangan ni semua berkongsi input-input, tips-tips, amalan-amalan yang sangat terbaik untuk masyarakat khusus di negeri Johor. Tahniah semua. Terbaik, semua terbaik. Okey, itu saja. Syari. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita dah pun berada di penghujung perancangan kita borak santai. Kita dah borak, dah santai-santai. Kita dah menyampaikan segala ilmu yang kita ada, berkongsi dengan masyarakat, dan insyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua pendengar kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah 1.0 dah selesai, 2.0 pun dah selesai dah malam ni. InsyaAllah kita nantikan 3.0 pula, borak santai. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan fokus kepada penggerak wanita pula, insyaAllah. Dan satu lagi, jangan lupa jangan lupa untuk like page YPKDT Johor Bahru. Kita akan adakan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik untuk anda di rumah sana. Kita tahu sekarang ni PKP kan, semua duduk rumah, dan pastinya duduk rumah mesti semua pastinya dengan handphone, dengan telefon kan. So nantikan follow page kita ada pelbagai aktiviti. Jadi nantikan program-program yang akan datang, insya-Allah. Okey, insyaAllah, betul. So, saya minta pada semua untuk like dan share page ni, dan insyaAllah saya juga dengan Ustaz Nasir, kita tengah nak merancang satu sesi basking sambil berdakwah. InsyaAllah kita akan buat basking sambil berdakwah secara live di page Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'lim. Doakan mudah-mudahan apa yang kami rancangkan ni berjalan dengan lancar. Jadi insyaAllah saya doakan kepada seluruh panel, saya doakan semuanya sihat. Apa yang cepat tu? Amin. Tiba-tiba kena sambung. Nak ambil gambar, Okey. ambil gambar. Oh, nak ambil gambar. Tak apa. Nak ambil gambar silakan. Tak ada masalah. Silakan. Tadi Ustaz Nasir kata nak ambil gambar semua pegang buku. Siapa ada buku? Okey, siapa ada buku sila. Tak ada. Siapa ada buku tunjuk je. Kalau tak ada buku, okey, saya tunjuk logo. Saya tunjuk logo. Pun boleh. Tunjuk logo. Saya pun tunjuk logo sama. Okey, kira 1. Siapa yang ambil gambar tu? Satu juga. Sekejap. Okey, screenshot cepat. Kita jangan lupa, tapi siapa ambil gambar? Okey, 1. Okey, saya ambil gambar Dia. Lepas tu. Okey. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alright. Okey, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Doakan kami terus diberikan kesihatan. Saya doa pada ahli panel semua diberikan kesihatan, jaga penjarakan kita, jaga SOP kita, insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipelihara, insyaAllah. Kita tutup majlis kita ni dengan tasbih tifarah dan suratul As, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq. Alhamdulillah, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa lagi. Salam. Bye. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, dah. Selamat malam. Okey dah Dah tak lagi kan? Tutup pula. Dah keluar dah. Dah keluar awal betul. Sekejap, call back. Saya call back. Okey. Okay, Kak Min. Syari. Amalina.